sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung kitab bahasa Arab kita. Hari ini kita nak bincang bab badal lah. Babul badal. Erti badalnya at-tabi'ul al-maqsudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi. Yakni badal tu tabi' ni nafas yang mengikuti yang dimaksudkan dengan hukum tanpa memakai perantaraan antara ia dengan matbu'nya. Wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi bila wasitatin. Contohnya dia. Akaltur raghifa sulusahu. Aku telah memakan roti itu sepertiganya, bukan semuanya dah. Akaltur raghifa. Raghif tu roti dah. Sulusahu. Maksudnya roti yang dimakan itu hanya sepertiganya dah. Lafaz sepertiga itulah yang dimaksudkan dengan hukum makan dah. Dia kata maksud bil hukmi dah. Lafaz sepertiga itu disebut badal pengganti. Lafaz sepertiga itulah orang panggil badal. Badal maksud pengganti dah. Sedangkan lafaz raghif roti disebut mubdal minhu dah, yang digantikan. Ganti. Gantinya 1/3 roti dah dimakan dah. Akatur ghaifa sulusahu. Contoh lainnya seperti Ja'a Zaidun ulamuhu. Zaid telah datang pelayannya dah. Maksudnya datang itu ialah pelayan Zaid, bukan Zaidnya dah. Ja'a Zaidun ulamuhu. Jadi ulam tu ganti pada Zaid dah. Iza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi wa huwa ala arba'ati aqsamin. Apabila isim diganti oleh isim atau fi'il diganti oleh fi'il, maka dalam hal seluruh i'rabnya haruslah mengikuti mubdal minhu-nya. Diikut mubdal minhu-nya. Isim diganti isim, fi'il diganti oleh fi'il, maka dalam hal seluruh i'rabnya harus mengikuti mubdal minhu. Ikut mubdal minhu dah. Yang hak asal-asal lah. Apa? Zaidun. Kita kata Zaidun lah. Gulamu kena ikut Zaidun lah. Badal itu terbagi 4 bahagian. Iaitu badal syai' minas syai'. Seperti juga badal kul minal kul. Atau badal yang cocok dan sesuai dengan mubdal minhu-nya dalam hal makna. Contohnya. Contohnya, Ja'a Zaidun akhuka. Zaid telah datang, yakni saudaramu dah. Lafaz saudaramu menjadi badal daripada lafaz Zaid. Ganti pada Zaid. Antara lafaz saudara dan Zaid itu cocok dan sesuai dah. Serupa ya. Jadi saudaramu tu Zaid. Kau orang tolong je ni. Jadi bila perganti Ja'a Zaidun akhuka. Telah datang yakni saudaramu. Jadi Zaid tu sendiri adalah saudaramu dah. Ada beradikmu dah. Jadi ada dipanggil syai' minal syai' atau disebut juga dengan badal kul minal kul. Atau badal yang cocok sesuai dengan mubdal minhu. Orang tu ulur je dah. Ini panggil syai' minal syai' atau kul minal kul. Gitulah. Yang kedua, badal ba'dun minal kul. Badal sebahagian dari semua dah. Contohnya akal turraifa thuluthahu. Aku telah memakan roti yang ini sepertiganya. Hak tu juga ya. Tapi sebahagian, tidak semualah. Syai' minal syai' ni atau kul minal kul ni semua sekali serupanya aku tolong dah. Akhuka tu memang Zaid lah, adik-adik kamu tu dah. Tapi hal ini bukan makan semua dah. Roti tapi sulusahu 1/3 saja dah. Lafaz sepertiga itu merupakan sebahagian dari roti. Itu panggil badal minal kul. Ba'dun minal kul. Yang ketiga, badal istimal. Badal istimal dah. Iaitu lafaz yang mengandungi makna bahagian dari matbu'nya, tetapi menyangkut masalah maknawi, bukan materi, bukan hak sebenarlah. Makna saja dah. Contohnya, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid telah bermanfaat bagiku, yakni ilmunya dah. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid telah bermanfaat bagiku, yakni ilmunya. Ilmunya bermanfaat bagi akulah dah. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Lafaz ilmunya tercakup oleh Zaid. Berada dalam Zaid lah. Jadi makna dia lah. Sini lah. Bukan Zaid tu kita manfaat, tapi ilmu Zaid tu makna pada Zaid. Ini panggil badal istimal. Makna bahagian dari matbu'nya dan diikuti.
Bukan benda tokoh mungkin apa zat di tokoh dah, tapi ilmu dia dah. Ni panggil badal istima ni. Jika empatnya badal ghalat ataupun badal keliru, salah. Yang ni badal tidak mempunyai maksud yang sama dengan matmu'nya, tapi dimaksudkan hanyalah badal. Ganti teguh lah. Hal ini dikatakan hanya kerana kekeliruan atau kesalahan semata-mata yang dilakukan oleh pembicara. Setelah itu lalu ia menyebutkan mubdal minhunya. Jadi contohnya aku telah melihat ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku telah melihat Zaid, yang ni kuda ni. Salah teguh ni. Ada salah teguh ni. Contoh dalam contoh tadi anda ingin mengucapkan bahawa anda telah melihat kuda, tapi anda keliru dalam ucapan kerana menyebutkan Zaid. Bila anda menggantikan lafaz Zaid itu dengan kuda terus dah. Maksud yang sebenarnya adalah ra'aitul farasa, aku telah melihat kuda ni. Gitulah rasanya. Ini badal ghalat atau badal keliru dah. Ada dah badal. Kata Nazim, idza ismun aw fi'lun li mislihi sala wal hukmu lis-sani wa an atfin khala faj'alhu fi i'rabihi kal awwal mulaqqaban lahu bi lafzil badal. Bila mana isim atau fi'il mengikuti limisli tak ada lafaz yang semisalnya, dan hukum perkataan itu untuk lafaz yang kedua. Gini, jika bila mana isim atau fi'il mengerti lafaz yang semisalnya, dan hukum perkataan itu untuk lafaz yang kedua. Dalam hal i'rabnya seperti lafaz yang pertama dengan lafaz badal sebagai julukannya, ikut pertama jugalah. Ja'alhu fi i'rabihi kal awwal mulaqqaban lahu bil lafzil badal. Jadi ikut hak pertama jugalah dari segi i'rabnya. Kullun wa ba'du wa ihtimalun wa ghalat kadza idrabun fabil khamsin dabat. Yakni lafaz kullu semua atau ba'du sebahagian ataupun istimal mencakupi lah. Istimal kita bicara dah ni. Jadi masuk dalam dia lah. Macam maknawi, macam ilmu tadi lah. Terghalat, salah atau keliru, demikian pula badal idrab. Dah. Dan yang kelima ini bererti tepat ni. Idrab ni lain pula salah lagi dunia. Badal idrab ialah ayaqsida dzikra al-awwal thumma ba'da al-ikhbar bihi yabdu lahu ay yukhbira bis-tsani. Bermaksud menyebutkan lafaz gagasan pertama, lalu setelah memberitakannya timbul baginya untuk memberitakan lafaz gagasan yang kedua. Ay yukhbira bis-tsani. Contohnya, raqibtu ad-darajata as-sayyarah. Aku telah mengendarai sepeda, bahkan mobil. Jadi nak ayat bahkan istilahnya. Aku naik bersikap dan kereta lah dah. Naik kereta juga dah. Pada mana ini dimasukkan untuk memberitakan telah mengendarai bersikap dah. Lalu disusul dengan pemberitahuan mengendarai kereta dah. Badal idrab ini hampir sama dengan badal ghalat. Hanya saja badal idrab ini bukan kerana kesalahan atau kekeliruan, melainkan kerana timbul fikiran gagasan baru yang dianggap lebih penting lagi dah. Dia boleh naik bersikap, kereta boleh naik juga gitu. Lebih kurang dah. Ini panggil badal idrab. Badal idrab. Badal idrab ni. Jadi kesimpulannya pembahagian badal ni. Ada badal syai' minal syai' atau kullu minal kull. Contohnya qama Ahmadu akhuka. Telah berdiri Ahmad, saudara kamu lah. Ahmad tu adalah adik-beradik kamu juga lah. Ahmad tu juga lah. Selagi ba'dun minal kull. Contohnya akal turghifa nisfahu. Aku telah makan roti itu separuhnya dah. 1/2-nya dah. Jadi ba'dun minal kull. Jadi sebahagian lah. Sebahagian daripada roti dah. Istima pula dah. Dia maksudnya kata makna itulah lah. Yang mencakupi lah. Istima maksud mencakupi ni. Contohnya nafa'ani Zaidun ilmuhu. Memberikan manfaat aku dengan Zaid ni ilmunya. Zaid ilmu dia lah. Bagi manfaat bukan Zaid tokoh tu ilmu dia lah.
Hak ghalat ni salah pula dah. Yang kelipatnya badal ghalat. Yang salahnya ra'aitu Zaidun al-Farasan. Nak ayat kuda tersebut Zaid ya. Al-Farasan sebenarnya ayat ra'aitul Farasan. Yang idrak pula contohnya ra'aitu Bakran al-Farasan. Jadi dia bukan ayat salah ni betul dah kalau ni cuma dia ayat lebih penting lagi dah. Saya nampak bakar tapi kuda dah. Kuda tu lebih penting. Kuda dengan bakar tu sekali kali nak atas kuda tapi yang pentingnya kuda tu lebih pelik dah. Daripada bakar gitu kali maksudnya. Jadi panggil qatar idrab. Dia panggil badal idrab dah. Okay, habislah badal kita nak bincang pula ataf. Ataf ni. Babul atfi. Erti ataf. التابع المتوسط بينه وبين مطبوعه أحد حروف العطف. Tabi' lafaz yang mengikuti yang di antara ia dengan matbu'nya, yang diikutinya di tengah-tengahi oleh salah satu huruf ataf. Yang ikut yang mengikuti ada situ tengah-tengah tu huruf ataf. At-tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil ataf. Contohnya ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr. Wah, itulah nah. Huruf ataf ni. Dan lafaz Amr mengikuti kepada lafaz Zaid. Lafaz Amr ikut lafaz Zaid yang di tengah-tengahi oleh waw huruf ataf. Lafaz Amr ma'tuf diatafkan. Amr tu diatafkan, sedangkan lafaz Zaid yang diatafinya ma'tuf alih. Ataupun ma'tuf alih lah. Zaidun yang diatafkan padanya nah. Ma'tuf alih. Jadi contoh lainnya adalah seperti Ra'aitu Muhammadan wa Bakran, aku telah melihat Muhammad dan Bakar. Ra'aitu Muhammadan wa Bakran. Contoh lain pula akaltu ruzza wal lahma, aku telah memakan nasi dan daging ini. Jadi semua tu kena masuklah, kena tengok maf'ul bih ke masuk. Jadi ruzza kena bagi atas, lahma pun bagi atas daging ni. Ishtaraitu ad-daftara wal qalama, aku telah membeli buku tulis dan pena. Ishtaraitu ad-daftara wal qalama, aku telah membeli buku tulis dan pena. Huruf ataf ada 10 jenis, iaitu sebagai berikut. Pertama al-waw. Contohnya ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr. Bersama ialah serentak, kau ikutlah maksudnya bersama-sama. Wal fa'. Asal lagi ni huruf ataf ni fa'. Contohnya ja'a Zaidun fa Amrun, telah datang Zaid lalu Amr. Berterutan lah, selalu lah. Seteruslah selalu dah. Maksudnya dalam masa yang sekejap saja dah. Lalu Amr dah. Ja'a Amrun, telah datang. Jadi ja'a Zaidun wa ja'a Zaidun summa Amrun, telah datang Zaid kemudian Amr. Maksudnya lama sikit lah, summa tu lama sikit lah. Terusnya lama. Huruf ataf juga summa dia. Yang ketempatnya huruf ataf ni ialah waw. Au dah. Contohnya ja'a Zaidun aw Amrun, Zaid atau Amr telah datang. Diragukanlah, tak tahu siapa dia mari dia. Ja'a Zaidun aw Amrun. Jadi semuanya huruf kalau marfu' dua-dua lah. Fa'il dimarfu'kan oleh fi'il ni dah. Ja'a Zaidun Amrun. Jadi Amrun pun marfu'. Seterusnya imma dah. Wa imma lah. Ja'a Zaidun wa imma Amrun, telah datang Zaid atau Amr. Atau Amr memilih dah. Nak pilih mana dah. Ja'a Zaidun wa imma Amrun. Nak pilih lah. Wa imma atau dah. Nak pilih nak imma dah. Ja'a Zaidun wa imma Amrun. Atau seperti ishtara daftaran wa imma qalaman. Dia telah membeli buku tulis atau pena. Ishtara daftaran wa imma qalaman. Dia telah membeli buku tulis dan atau pena. Jadi kena pilih lah. Yang ketujuh bal lah. Bahkan melainkan kalau. Contohnya ma ja'a Zaidun bal Amrun, Zaid tidak datang melainkan Amr dah. Ma ja'a, ia kena ada ma dulu lah, manafi. Ma ja'a Zaidun bal Amrun, Zaid tidak datang melainkan Amr saja datang. Itu bal lah. Itu huruf ataf lah. Ya kalau apa huruf ataf ni?
walakinna. Ma ja'a Zaidun lakinna Amrun. Zaid tidak datang tetapi Amr datang. Ja'a Zaidun, Zaid tidak datang tetapi Amr datang. Lakinna Amrun. Maksudnya sama dengan bal lah. Ia boleh guna bal, boleh guna lakinna serupa dah. Ma ja'a Zaidun lakinna Amrun boleh. Ma ja'a Zaidun bal Amrun boleh juga ya. Yang kesembilan huruf ataf ni la, huruf ataf ni la dah. Contohnya ja'a Zaidun la Amrun. Zaid telah datang, Amr tidak. Ja'a Zaidun la Amrun ni. Jadi Zaidun dia marfu', Amr tu marfu'. Ja'a Zaidun la Amrun. Zaid telah datang, Amr tidak. Ja'a Zaidun la Amrun. Yang ke-10 ni hatta. Pada sebahagian tempat, contohnya akaltus samaka hatta ra'saha. Aku telah memakan ikan hingga kepalanya dah. Akaltus samaka hatta ra'saha. Aku telah memakan ikan hingga kepalanya dah. Hatta ra'saha. Jadi hinggalah, masuk hingga hatta ni. Ni pun hukum ataf juga. Tadi dia kena ikutlah ma'tuf alih itu dia. Kalau as-samaka yang diikut tu baris atas, ra'saha baris atas juga ada masuk juga ya. Perlu diketahui bahawa tidak setiap lafaz hatta menjadi huruf ataf. Tidak semua kena ingat dia. Kerana ada kalanya menjadi huruf nawasib. Bila berhadapan dengan fi'il mudhari'. Kalau berhadapan dengan fi'il mudhari' jadi huruf nasab, mansub lah ni nawasib ni. Menyebabkan nasab ni. Ada kalanya menjadi huruf jar. Kadang-kadang jadi huruf jar seperti hatta matla'al fajr, sampai terbit fajar. Ini huruf jar ni. Sehingga juga maksudnya. Kita tengok konteks ayat lah. Jadi samakan nampak dia makan ikan lah. Semua sehingga lah kepalanya. Termasuk dalam dia lah. فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجرور جرمت تقول ما قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. Itu contoh-contohnya. Bila anda mengatafkan pada lafaz yang dirafa'kan, berarti anda merafa'kan pula ma'atufnya. Atau ma'atafkan kepada lafaz yang dinasabkan, berarti anda menasabkan pula ma'atufnya. Ikutlah. Kalau ma'atuf alih itu mansub, ma'atuf tu lah pun masuk dah. Jadi yang pertama, yang kedua kena ikut yang pertama. Atau mengatafkan pada lafaz yang dikhafatkan, berarti anda mengkhafatkan pula ma'atufnya. Atau mengatafkan pada lafaz yang dijazamkan, berarti anda menjazamkan ma'atufnya. Seperti contohnya perkataan qama Zaidun wa Amrun, telah berdiri Zaid dan Amr. Jadi Zaidun pun marfu', tu ma'tuf alih yang diikuti. Amrun pun kena marfu' jugalah. Contoh lain, ra'aitu Zaidan wa Amran, aku telah melihat Zaid dan Amr. Zaidan ni kena lihat maf'ulun bih mansub. Amran pun kena mansub juga ni, kerana dia ikut Zaidan lah. Maf'ulun bih kena tengok dah. Ra'aitu Zaidan wa Amran, aku telah melihat Zaid dan Amr. Yang seterusnya, contohnya marartu bi Zaidin wa Amrin, aku telah bersua dengan Zaid dan Amr. Marartu bi Zaidin wa Amrin, aku telah berjumpa dengan Zaid dan Amr. Jadi marartu bi Zaid itu bi itu huruf jar, Zaidin huruf jar, Amrin huruf jar. Lepas tu jazam pula dah, Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Zaid telah berdiri, tidak berdiri dan tidak pula duduk. Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Jadi ada lam haraf jazam. Jadi fi'il mudhari' tu kena jazam dah, kena jadi mati belakangnya. Yakub, lam yakub, lam yaq'ud, dan tidak juga duduk dah. Zaid tidak berdiri dan tidak pula duduk. Tajibus salatu waz zakah. Tu dah. Diwajibkan solat dan zakat. Dan sebagainya lah. Tu huruf. Kata Nazim, wattabi'u al-ma'tufa bil-ma'tufi alaihi fi i'rabi al-ma'ruf. Sesuaikanlah oleh kalian ma'tuf dengan ma'tuf alaih dan hal i'rabnya yang telah diketahui dah. Bil wawi wal fa au wa am wa thumma hatta wa bal ala walakinna imana, dengan huruf waw, fa au am, thumma hatta bal la lakin imma dah. Itu huruf-huruf ataf am. Ya, itulah.
Jadi huruf ataf ni waw, au, fa, thumma, hatta, bal, la, lakinna dan imma dia. Wallahu a'lam, kita bicara ba, badal dan ba ataf. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.